Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulina al-karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Imam dan puasa mengaji maupun baca, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita panjang syukur pada Allah Ta'ala. Malam ini Allah izinkan pertemuan kita. Mudah-mudahan kita dapat ikhlaskan hati kita semua agar ilmu yang kita bincang malam ini sedikit sebanyak akan memberikan manfaat untuk kehidupan kita, sama ada untuk panduan kehidupan dan dunia atau kebekalan kepada ibadah kita jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah hari ini kita masuk bab baru, walaupun kemarin kita belum habis tapi perbincangan itu hanya biasa saja. Kita pergi pada bab yang ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ke-16. Seorang hamba itu dikebumikan dari tanah yang darinya ia diciptakan. Jadi bab ini dia nak sembang tentang dalam tubuh kita ini ada elemen tanah, yang mana tanah itu adalah daripada tempat kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dari Mut'har bin Akamis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah memutuskan seorang hamba akan meninggal dunia di satu bumi, Allah membuat dia punya keperluan datang ke sana atau dia punya kepentingan padanya. Kata Tirmizi, menurut Abu Izzah, hadis ini gharib. Tak bisa dengar. Kerana Mut'har bin Akamis tidak pernah meriwayatkan dari Nabi selain daripada hadis ini. Satu ni kita riwayat. Jadi gharib ada apa? Ya. Namun di sana ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Yasar bin Ubay. Diriwayatkan oleh Abu Izzah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah memutuskan seorang hamba akan meninggal dunia di satu negeri, Allah menjadikan ia punya hajat pergi ke sana atau ia punya kepentingan padanya. Dan kita pernah dengar kan,
nak sangat dia pergi ke tempat kan. Rupanya situ dia nak pergi. Tuan-tuan sekalian, ada di kampung saya, dia antara pewakaf kepada sekolah saya. Dia cikgu pencit. Dia nak sangat pergi ke Bosnia, nak sangat. Akhirnya tinggal di Bosnia. Keluar dalam berita TV yang itu, orang kampung antara pewakaf pada madrasah saya di sebelum itu. Dia nak sangat, belia-belia sangat dia nak pergi. Ada, belia sangat nak pergi. Kumpul duit, tanya siapa tahu dah siapa nak pergi sana. Belia sangat. Rupanya permengian itu adalah permengian itu dikebumikan ataupun dimatikan di sana. Jadi itu sebagai contoh. Ya. Sebab itu kita nak bincang pada malam ini. Hadis ini hasan lagi sahih. Jadi hadis yang kedua ini sifatnya hasan lagi sahih berbanding dengan yang pertama tadi yang gharib, tetapi maksudnya bahawa yang sama. yakni Allah Ta'ala bila dia nak matikan seseorang itu, maka dia akan jadikan orang itu nak pergi kat situ. Cuma persoalannya, Allah tahu kan bila kematian kita. Allah tahu dah sejak dia masukkan roh dalam jasad kita, dia tentu dah mati kita kat mana, mati kita bila, Allah tentukan dah. Cumanya Allah Ta'ala mengatakan bahawa, hadis mengatakan bahawa bila hampir dia kepada mati, sampai satu ketika dekat nak mati, dia akan berhajat untuk pergi ke sana. Maka kerana disitulah dia akan dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dalam kitabnya Nawadir Al-Usul bahawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kami berkeliling di segenap sudut kota Madinah, melihat sebuah kubur sedang digali. Lalu beliau mendekatkan dan berdiri di depannya. Lalu dia bertanya, untuk siapa kubur ini? Maka dijawab oleh penggali kubur, untuk seorang penduduk Ethiopia. Beliau bersabda, tidak ada Tuhan selain Allah. Ia memang akan dibawa dari bumi dan langitnya sehingga dikebumikan di bumi di mana ia diciptakan daripadanya. Padahal itu di Madinah. Ada di Madinah. Nabi tanya, kubur ni untuk siapa? Jawab penggali kubur kata orang Ethiopia. Jauh daripada Madinah, 3 jam dia kepada orang. Maka Nabi kata, memang benar, dia duduk di Ethiopia, tapi kerana Allah Ta'ala menentukan bahawa dia mati di Madinah, maka sebab itu dia datang ke Madinah. Datang itu untuk mengakhirkan umur dia di atas muka bumi ini. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, kenapa disyariatkan ada solat musafir. Sebelum kita nanti malam-malam ada sembahyang musafir. Dari musafir, satu mukafir. Kalau kita pergi musafir, dia boleh jamak kasar kan. Kalau kita musafir boleh jamak. Kalau mukafir tak payah sembahyang. Jadi beza sikit. Satu musafir, satu mukafir. Jadi dia pergi musafir tak sembahyang, kita tak tahulah musafir ke mukafir. Kita tak tahu. Jadi ada solat sunat musafir. Maknanya sebelum kita berangkat pun sembahyang sunat musafir. Kemudian duduk atas kereta ada doa. Nak berjalan ada doa. Sebab apa? Antara hikmah yang dibimbang permusafiran kita itu permusafiran ke ujung nyawa kita. Tapi orang tak ambil peduli benda ni. Setengah-setengah dia nak musafir tak sembahyang musafir. Doa tak kuat, tak baca, tak sekejap naik kereta balik kampung. Balik kampung. Rupanya balik kampung abadi, tak balik-balik kan. Jadi benda-benda macam ini
setiap benda yang disyariatkan oleh Allah itu ada hubung jalinnya. Kenapa ada solat doa musafir? Kenapa ada doa musafir? Kenapa ada doa kenderaan? Kenapa ada doa ketiga kenderaan nak bergerak? Masya Allah. Tuan-tuan sekalian, kenapa? Antara ini kemungkinan pemusafiran kita itu adalah pemusafiran yang tidak akan kembali lagi di tempat kita mula bergerak bertolak tadi. Jadi dia punya moralnya, jangan ambil ringan terhadap solat permusafiran. Doa naik kenderaan, doa kenderaan bergerak, jangan ambil ringan. Diriwayatkan dari Ibnu Majah dari Ibnu Mas'ud bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ajal seseorang hamba ada di suatu negeri, ia akan terdorong oleh suatu hajat keperluan untuk ke sana. Dan ketika ia sampai pada batas akhir langkahnya, Allah mencabut nyawanya. Maka pada hari kiamat kelak bumi itu akan berkata, ya Tuhanku, inilah yang pernah engkau titipkan kepadaku. Sama juga maksudnya lebih kurang saja. Ya ini Allah Ta'ala bila dia nak matikan seseorang itu, maka dia dorong orang itu untuk ke sana. Kadang-kadang satu negeri, kadang-kadang ke satu tempat, bukan mesti ke negeri yang lain. Kadang-kadang nak pergi sini, nak pergi sini. Ya, kenapa? Kerana itu baik pasal. Menurut para ulama, hadis tadi merupakan peringatan kepada seseorang hamba agar sentiasa ingat pada mati. Pertama sekali dia kata, hadis-hadis yang kita baca ke atas tadi untuk memberi peringatan kita hidup kat mana pun kena ingat mati. Gembira sangat nak pergi satu tempat kalau ingat mati. Takut pergi untuk mati. Seronok macam mana pun kita nak pergi ke satu tempat, ingat kita pada mati. Sebab kemungkinan keseronokan itu kerana umur kita sudah hampir kepada kematian. Jadi nak seronok tak masalah apa, tapi ingat mati sama mana. Sebab itu Nabi kata mati ini adalah perangai orang cerdik. Orang cerdik, Nabi kata dia ingat pada mati dan beramal untuk hari kematian dia. Baik. Juga agar mempersiapkan diri dengan cara melakukan ketaatan kepada Allah dengan sebaik mungkin, berhenti berbuat zalim, segera membayar hutang dan melaksanakan wasiat yang pernah ia nyatakan. Selain daripada ingat pada mati, bila kita nak pergi mana-mana tu ingat mati kan. Bila ingat mati, pakaiannya kita jaga. Jangan kira nak seronok musafir kita pakai dedak orang, dah mati tuan-tuan. Dahlah dalam kereta Quran apa sepatah, apa tu sepotong ayat Quran pun tak ada, pakaian pun tak tahu Islam ke tak, IC tercampur lah lengkap. Kita nak kata apa orang ni? Tak, accident bomb tengah hutan, IC tak ada, pakaian pakai skirt, hak lagi pakai kawat saja. Hak albino. Jadi accident tengah hutan, orang main tengok ni orang Islam ke orang apa? Nak tengok IC tak ada. Nak tengok dalam kereta sepatah ayat Quran pun tak ada, Quran pun tak ada. Nak surah Yasin pun tak ada, setengah orang letak dalam kereta kan. Tak ada apa. Dah tu kita nak cakap macam mana? Duduk tengah hutan, terdasnya orang nak ajak syahadah pun masalah. Sebab tu Islam ni dia ada sebab kenapa dia ada pakaian ni. Yang perempuan pakai macam ni, yang lelaki pakai macam ni. Nampak ada tuan-tuan sekalian? Dalam kereta pada kurang ada Quran. Untuk bila kita duduk rehat-rehat berhenti baca Quran. Jadi bila berlaku benda-benda macam, orang tahu ini kereta orang Muslim, ni orang yang mati, ni orang Islam. Kalau tengah nazak boleh duduk belajar syahadah. Kalau tak ada benda-benda tu, orang nak ajak syahadah pun tak ada. Tadi fikir nak pergi mana-mana, jaga syariat Allah Ta'ala. Jangan duduk seronok sangat. Nak musafir mentang-mentang nak musafir, tinggal hukum Tuhan. Ni nak main surau ni tengok, ya Allah tuan-tuan, bertudung lintuk panjang, tuan-tuan sekalian. Nak pergi tenis hilang habis.
Jadi ini susah. Ada. Jadi karena itu bila kita nak pergi musafir mana-mana, selain daripada kita yang kita sembahyang tadi itu, kita kena jaga syariat pakaiannya, biar ada. Tuan-tuan sekalian, senang untuk orang jadi bukti bahawa yang berlaku musibah ini adalah dari kalangan orang Islam. Itu penting. Ya. Terutama ketika ia akan pergi meninggalkan negerinya, kerana tidak diketahui persis di mana ia akan meninggal dunia. Jadi kita ingat semua, banyak hutang, wasiat belum selesai, apa sebagainya. Sebab apa? Sebab kita tak tahu apakah mati pergi kita dari balik semula ataupun tidak. Baik. Diriwayatkan bahawa pada zaman dahulu ada seorang umat Nabi Sulaiman berkata, "Wahai Nabi Allah, aku ada keperluan di negeri India. Tolong anda perintahkan angin untuk membawaku ke sana saat minggu." Nabi Sulaiman memandang ke arah malaikat maut yang berada dekat, sedang tersenyum. Nabi Sulaiman bertanya, "Kenapa tersenyum?" Malaikat maut menjawab, "Aku memang diperintah Allah untuk mencabut nyawa orang ini di negeri India, dan aku melihat dia ada bersama anda di sisi anda." Ini cerita nama Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman buat satu majlis. Tiba-tiba dalam banyak-banyak majlis itu ada seorang yang melek pada orang, yang bukan orang kampung, bukan orang kota, minta mana. Nah, dan yang seorang ni pula duk perhati ni. Seorang ni yang duduk sebelah Nabi Sulaiman ni, orang asing tadi duk perhati. Ya, menyebabkan orang yang diperhati tadi berasa tak apa-apa, tak apa-apa spesial. Lalu dia pun cakapkan Nabi Sulaiman, dia kata, "Boleh dah tolong hantar aku pergi India?" Tak, boleh dah. Sebelum tu dia beritahu, dia kata, "Wahai Nabi Allah Sulaiman, siapa orang tu duduk kelik aku daripada tadi ni?" Tak kelik-kelik duduk pandang. Tak kelik pandang. Tak kelik. Aku nak tengok pun tak kenal. Duduk dorong mana dia ni? Nah, lalu dia kata, "Tak apalah macam ni, aku tak Nabi Sulaiman tolong arah angin, bawa aku pergi India." Bawa pergi India. Sebelum tu, tuan-tuan sekalian, yang selepas itu dia pun bertanya. Dia kata, "Tuan, kenapa kamu pandang dia daripada tadi tak kelip-kelip?" Ya, maka jawab laki-laki tadi, "Wahai Nabi Sulaiman, aku ni malaikat maut. Yang aku perhati tadi, dia dalam jadual, dia 5 minit lagi dia mati ke India. Macam mana boleh keluar dari sini?" Itu maksud. Dia kata, dia takut salah orang model ini. 5 minit dia lagi ataupun 10 minit lagi jadual dia ni mati ke India. Tapi macam mana boleh duduk kat sini? Kat Palestin macam mana boleh duduk kat Palestin? Contohnya kan, perempuan yang tadi baru saja dia minta kata dia, dan aku nak beritahu, baru saja aku telah mencabut nyawanya di bumi ini. Ini janji Tuhan. Ini janji Allah. Sebab tu tuan-tuan sekalian, sebelum Allah nak habiskan nyawa kita ni, ada yang terlebih dahulu Allah habiskan. Contohnya, Allah habiskan dulu rezeki kita, walaupun kita belum mati. Sebab Tuhan suaplah apa? Dia tak nak makan. Sebab apa tak nak makan? Allah dah tulis 2 hari lepas, dah pula rezekinya telah ditamatkan oleh Allah. Masaklah apa pun, dia tak boleh masuk. Sebab apa? 2 hari lepas lagi, rezeki dia telah aku tamatkan. Cuma nyawa dia masih Tuhan. Allah ambil rezeki dulu daripada nyawa kita. Sebagaimana Allah ambil mata kita. Mata tak nampak dah, tapi nyawa tu ada lagi. Sebab apa? Allah dah tarik nikmat mata dia, agreement dia 2 hari lepas saja. Maka operate lah macam mana, maka dia tetap tidak akan dapat melihat. Operate, suruhlah Dr. Asmadi operate, kasih selamat.
Ya, sebab apa? Allah dah tarik dah. Rezeki makan dia, Allah dah tarik mungkin rezeki minum dia, ya. Yang Allah belum tarik hanyalah nyawa dia saja. Itu dah tanda sekali. Itu yang kita duk bawa macam-macam orang bimbing itu kan, buah apple kan ada. Tanda sekali. Tu hapuan orang Amami lah tanda sekali. Kalau rasa tak ada bagi depan keluar boleh buka kedai buah, banyak buah nak beli. Kemudian Arif segera membawa orang itu ke India pada saat itu juga, dan di sanalah nyawa dicabut. Demikianlah riwayat oleh Imam Ahmad daripada Abu Nuaim. Ceritanya tadilah, kata Nabi tak mau, aku belik dia ni patutnya mati kat India. Macam mana boleh duduk sini ni? Tiba-tiba dia suruh orang hantar, aku nak beritahu, baru saja aku ambil nyawa dia tadi, dan kata jadi Allah adalah. Jadi kesimpulannya dalam bab yang 16 ni, tentang sekalian, dalam diri kita ini ada elemen yang Allah buat. Jadi itulah daripada elemen di mana tempat kita akan mati. Maka sebab itu dalam Quran tersebut tidak ada orang tahu di air ardin tamu, tak ada siapa yang tahu di bumi mana kamu akan mati. Cuma saya nak sebut untuk diri saya juga, di mana mati itu tak penting. Tak penting mati kat mana. Jangan duk rasa nak mati kat Mekah, kalau sembahyang pun tak guna mati. Kalau mati kat bukit Kota Kemuning ni sembahyang, jaga akhidah, jaga semua kan, mati mana-mana pun tak kisah, tak sebenarnya. Nah, yang kedua, bila mati pun tak penting juga. Kita boleh tahu. Bila mati kita tak tahu nak cari apa, kita tak tahu. Allah saja rahsiakan bila kita nak mati tadi ni. Sebab bila nak mati itu telah diputuskan oleh Allah. Cuma kita diberi pilihan oleh Allah untuk mati bagaimana. Bila, di mana kita tak ada pilihan. Tetapi bagaimana itu pilihan kita. Kita nak mati macam mana, kita pilih. Betul Nabi kata. Dan saya sebut dah 2 bulan lepas. Bulan lepas kita ada kan? Bulan sebelum ni. Dalam bulan lepas baru saya ingat. 2 bulan lepas lagi apa? Bahawa Nabi kata, seseorang itu mati, bagaimana dia hidup. Bagaimana dia suka hidup? Macam itulah aku bagi nanti dia suka. Kalau hidup dia suka minum arak, aku matikan dalam keadaan dia minum arak. Kalau hidup dia, masa hidup dia suka main judi, maka aku matikan dalam keadaan yang bersangkutan dengan judi. Kalau masa hidup dia leka dengan tak sembahyang bang, aku akan matikan dia dalam keadaan seumpama itu. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, berdoalah kepada Allah. Maksud husnul khatimah itu bukan hanya mati bersyahadat, tidak. Dia bermula daripada sebelumnya lagi. Sebelumnya tadi, hidup kita ni bukan macam cerita filem. Cerita filem senang, duk merompak hari-hari, mati senyum. Tanya kenapa senyum, mati beriman dah. Itu cerita filem. Hidup kita bukan macam filem. Hidup kita berasaskan kepada apa yang Nabi cerita, kan? Baik, sebagai satu contoh, mari kita tengok contoh. Dalam satu peperangan, tentera Islam menang dalam perang itu, saya tak ingat nama perang. Dalam persiapan nak balik, dia siap nak balik kan? Tiba-tiba salah seorang tentera Islam, rupanya ada musuh lagi yang nyuruh balik bukit, panah-panah kena seorang daripada tentera Islam dan dia mati. Maka sahabat-sahabat lain kata berkuahlah, dia dah nak balik pun syahid lagi. Orang habis dah bersiap nak balik, tiba-tiba main anak panah, kena dada, mati. Maka sahabat yang lain kata berkuahlah, dia dah nak habis, dah nak balik, dah dia mati syahid juga. Maka Nabi pun tanya, siapa yang cakap macam tu? Siapa kata macam tu? Siapa menceritakan macam ni? Nabi kata dia masuk neraka. Kenapa masuk neraka? Nabi kata cuba lihat apa yang ada pada tubuhnya. Apa yang ada pada tubuhnya? Sehelai kain
yang merupakan al-ghanimah, harta yang diambil daripada musuh setelah musuh kalah, yang belum diagihkan oleh Nabi SAW. Nabi tak agih lagi ghanimah ni, Nabi tak agih lagi. Yang ni pergi ambil, letak kat badan, seolah-olah dia punya. Mati dalam keadaan itu, Nabi kata dia masuk neraka. Sebab apa? Dia suka mengambil bukan hak dia, maka Allah matikan dia dalam keadaan sedang ada benda bukan hak yang ada pada tubuhnya. Tuan-tuan, kalau selendang tu berapa sen sangatlah, mati di medan perang, Nabi kata masuk neraka sebab ambil bukan hak dia. Tuan-tuan bayang kalau benda yang lain lagi banyak. Ambil yang bukan hak kita yang lebih banyak, macam mana jaminan kita nak masuk surga? Kalau kita kira selendang tu kan berapa ringgit sangat, mungkin 7-8 ringgit saja. Mati dalam medan perang. Perang fisabilillah, tuan-tuan sekalian. Bukan perang kerana nak ini bangun nak bukan, perang kerana Allah. Perang dengan siapa? Dengan Nabi. Pergi perang dengan Nabi, mati jatuh sebelah Nabi. Nabi kata masuk neraka. Sebab apa? Sebab bersama dia ada hak orang lain. Bukan mahal pun, 5 ringgit saja serban. Tapi Nabi kata masuk neraka. Maknanya dia sejak dulu suka ambil benda yang belum bukan hak dia. Akhirnya Allah matikan dia dalam keadaan ada di tubuh dia benda yang bukan hak dia. Wal'iyazubillah, kita jauh daripada Allah. Ya, tidak benar. Terjemah, hak ni kita kena bagi. Jangan duk dekut. Nah, hak bini kita bagi. Nah, dia nak beli gincu, bagi. Saya nak beli gincu abang ni. Muka saya hitam, nak beli putih. Dia muka macam kita. Kuda belah macam dia. Jadi maknanya hak bini kita tu pakai Nabi dan dia terikut. Ada ini dia minta nak beli gincu tak bagi. Rokok dia beli dia habis. Nah, jadi bagi hak dia, takut nanti mati kita tak bagi hak kat dia lah. Tu hak dia. Hak bagi seorang isteri apa dia? Pakaian. Tu hak yang kita kena bagi. Makan, itu hak bini kita yang kita kena bagi. Alat soleh, itu hak yang kita kena bagi kat dia. Ni kita nak bini kita lama pakai bedak sejuk. Kami murun bos semua. Tengok. Habislah. Jadi kita mati tadi ini mengikut apa amalan yang kita buat. Masuk bab baru 17. Keterangan tentang setiap orang itu ditaburi tanah yang digali untuknya, tentang rezeki, tentang ajal, dan penjelasan terhadap beberapa firman Allah Ta'ala. Baik, diriwayatkan dari Abu Nu'aim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap yang dilahirkan itu akan ditaburi tanah dari yang digali untuknya. Nanti kita terang apa maksudnya. Abu Hashim An-Nabi mengatakan, keutamaan paling besar yang aku lihat pada Abu Bakar dan Umar ialah bahawa bahan tanah penciptaan mereka berdua sama seperti bahan tanah penciptaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah menurut sebuah riwayat dari Abu Hurairah. Sebab tu Abu Bakar dan Umar dikebumikan di tempat yang sama dengan Nabi. Sebab apa? Dalam elemen kejadian mereka berdua ini sama dengan apa yang terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha, isteri kesayangan Nabi, yang Nabi sayang semua bininya, tuan-tuan sekalian. Setiap isteri Nabi itu ada kelebihan masing-masing. Zainab pernah dicemburui oleh isteri-isteri Nabi yang lain.
Dia mengadu ke Nabi, gini-gini, madu aku kata gini. Dia kata kalau kali, kalau mereka duk ejek, cakap, kamu dinikahkan dengan wali kamu, tetapi aku diwalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zainab kan dinikahkan oleh Allah. Wali dia Allah. Allah yang suruh Nabi nikah dengan Zainab setelah bercerai dengan anak Nabi. Aisyah radhiyallahu anha juga pernah dicemburui. Jadi cemburu ni biasa. Dan itu tanda dia sayang macam ini kita ada kan. Ibu dapat suami itu berdebu. Syukur alhamdulillah. Maknanya dia ada duduk sebelah. Kalau dia susah nak ada. Jelek-jelek tak dia. Jadi kalau lelaki kita berdebu, dia ada dia punya trademark. Jadi alhamdulillah kita terdekat. Ada lagi. Kalau dia tak bunyi, dia jelek-jelek tak ada. Umpamanya sendiri mengikat. Baik. Jadinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi ni menjadikan setiap daripada orang tu ada elemen tanah-tanah di mana dia akan dikebumikan. Maka sebab itu Abu Bakar sama Umar radhiyallahu anhu. Jadi Aisyah juga Aisyah pernah dicemburui oleh isteri. Maka Nabi tegur. Nabi kata, maksudnya lebih kuat, tidak ada isteri lain yang Allah turunkan wahyu ketika aku duduk dalam selimut malaikat Aisyah. Isteri lain Allah turun wahyu, mungkin Nabi duduk kat luar, Nabi duduk sini, tapi Nabi pernah menerima wahyu ketika bersama dengan Aisyah di bilik tidur. Dan setiap isteri itu ada masing-masing kelebihan. Jadi Aisyah, dia wafat. Orang tanya dekat dia, apakah kamu nak dikebumikan bersama dengan Rasulullah? Sebab bilik nak kubur Nabi ni bilik hang dulu ni. Nabi dikebumikan oleh sahabat di bilik Aisyah. Nabi wafat juga di bilik Aisyah radhiyallahu anha. Lalu ditanya, apakah kamu nak dikebumikan di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aisyah kata tak. Aku malu. Isteri Nabi. Kerana ditanya nak ada kebumi. Kalau Aisyah kata okey, terus ada. Tapi tak. Kerana mungkin elemen apa yang ada padanya tidak meletakkan Aisyah bersama dengan makam Rasulullah. Sebaliknya, jadi asbab itu sebab sajalah. Ulama mengatakan sebab apa Aisyah tak. Dia malu nak dikebumikan, dia tak malu. Yang bersebelahan dengan Nabi lantaran peristiwa peperangan, iaitulah peperangan Jamal, yang mana Aisyah mengetuai satu kumpulan dan orang Islam lain diketuai oleh yang lain, akhirnya mengorbankan ribuan para sahabat dan hufaz Quran. Cuma kita tak boleh nak kata siapa salah siapa betul. Itu ijtihad mereka masing-masing. Kalau betul dapat dua, kalau salah dapat satu. Itu serah pada Allah. Lantaran itu Aisyah malu nak dikebumikan bersebelahan dengan suami dia, iaitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malu dia. Tapi kita suka dikebumikan sebelah kaki kita, walaupun masa dunia sepak tak tahuan lagi. Tapi bila mati nak duduk sebelah. Semoga di pagi raya boleh bersama. Baik. Diriwayatkan oleh Umurrah dari Ibnu Mas'ud bahawa ia berkata, sesungguhnya malaikat yang ditugas Allah mengurus masalah penciptaan mengambil air mani dari rahim. Setelah meletakkan di tapak tangan, dia bertanya, ya Tuhanku, apakah ini tidak dicipta atau tidak mau diciptakan? Jika Allah menjawab diciptakan, malaikat bertanya bagaimana rezekinya, bagaimana bahan tanahnya, bagaimana ajalnya. Allah berfirman,
melihat di Lauh Mahfuz, setelah dilihat ternyata di sana sudah ada ketentuan tentang rezeki, bahan tanahnya, ajal dan amalnya, malaikat lalu mengambil tanah untuk bahan penciptaannya dan sekaligus untuk menguburkan nanti ketika dia meninggal. Tuan-tuan sekalian, firman Allah Ta'ala, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Dari bumi, yakni tanah itulah kami menciptakan kamu, dan kepada kami akan kamu kembalikan kamu. Tuan-tuan sekalian, minta maaf sebutnya, bila keluar daripada lelaki itu mani, terus malaikat pegang, malaikat pegang. Malaikat pegang, lalu malaikat tanya ke Allah, nak jadi orang kah? Nak jadikan orang kah? Tak nak jadikan orang. Maknanya dalil ini menafikan adanya anak bulu betul. Bulu betul menadai mani. Kita ni cerita pelik-pelik. Anak bulu betul, batu belah, batu takut, pelik. Tak boleh makan telur ikan, pergi suruh kepala ke batu. Batu pun lapar, pergi makan. Itu cerita lain. Baik, tuan-tuan, sangka baik. Suai kemuning. Ini dasar kemuning. Agaknya di sini dulu suai kemuning. Nah, dulu kan utama-utama lagi kan. Buat kali. Jadi ketika mana malaikat pegang dari mani tadi ini, lalu dia tanya dengan Allah, nak jadikan dia orang ke tak? Kalau Allah Ta'ala kata jadi orang, maka malaikat bertanya, macam mana ajalnya, rezekinya, penciptaannya mana? Allah Ta'ala kata, kita tengok Lauh Mahfuz. Allah dah sediakan segala-galanya setiap orang itu. Maka dari antara elemen itu ialah tanah, elemen tanah untuk dia diciptakan, olak apa itu kita jadikan dia pada tanah itu. Tanah itu termasuk tanah kita diciptakan dan tanah tempat kita akan dikembalikan. Jadi di mana kita mati ini Allah dah tentunya ke mana-mana. Allah tentunya ke mana-mana. Jadi tak payah kita bimbang tentang segalanya. Baik, mungkin ada yang Allah Ta'ala akan kebumikan kita dalam perut ikan, dalam lautan, dalam hutan. Kita tak tahu, semua kerja Tuhan. Baik, diriwayatkan dari Al-Famah, dari Abdullah bahawa ia berkata ketika mani sudah berada dalam rahim, ia diambil oleh malaikat lalu diletakkan di tapak tangannya. Lalu malaikat bertanya, ya Tuhanku, apakah ini nak diciptakan atau tidak jadi diciptakan? Jika Allah menjawab tak jadi diciptakan, maka mani itu berubah menjadi darah. Dan jika Allah menyuruh diciptakan, malaikat bertanya diciptakan berkelamin laki-laki atau perempuan, sebagai orang yang bahagia atau celaka, bagaimana ajalnya, bagaimana bahan tanahnya, bagaimana rezekinya, di mana ia nanti akan mati. Allah berfirman, pergi lihat di Lauh Mahfuz, di sana kamu akan mendapati mani itu. Lalu mani ini ditanya, siapa Tuhanmu? Ia menjawab Allah. Ditanya lagi, siapa memberi rezekimu? Dia jawab Allah. Lalu dia diciptakan dan hidup dengan segala apa yang telah ditentukan menyangkut masalah rezeki ajal, di mana dia nanti akan meninggal dunia. Itu sama juga cerita. Sebab itu, tuan-tuan sekalian, Islam mengajar kita ada doa ketika bersama dengan isteri kita. Tapi kita ambil ringan, ataupun bukan ambil ringan, ambil berat, tapi tak ingat. Petang tak ingat. Ingat doa makan. Ada cerita. Kita ni kan selalu suruh anak kita baca doa. Makan sarapan pagi, apa doa baca doa. Kan hari arah baca doa. Tak pernah kita baca doa. Sebab tu kita jalan, kita tak erti baca doa. Bukan. Anak kita yang pakai. Satu hari anak pakai, dia kata hari ni kita suruh ayah Allah baca. Dia kata, Alung baca doa.
Abah, hari ini kami dah pakat nak doa orang jadi rumah. Tak ada apa. Kebetulan orang tua ada. Allahumma barik lana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma jannibna syaitan wa jannibna. Anak itu lebih. Apa? Doa apa tu? Doa makan kan Allahumma barik lana. Oh, ayat terbaru. Apa jawab? Itu doa makan anak-anak. Yang apa maksudnya? Doa makan waktu. Jadi anak cina makan pengat sendiri mau ingat. Jadi dia punya moral apa dia? Jangan hanya reti suruh anak bagi doa makan. Hampa sekali-sekali kena makan. Itu moral dia. Menurut saya, termasuk yang diciptakan dari bahan tanah tersebut ialah Nabi Isa bin Maryam, seperti yang dijelaskan insya-Allah. Dan timbul persoalan, kalau manusia itu dicipta daripada air mani, Isa air mani siapa? Dia tak ada apa-apa. Jadi macam mana? Maka pendapat saya, kata Imam Qurtubi, tetap itu adalah kuasa Allah Subhanahu. Allah boleh buat manusia tanpa mak, tanpa bapa macam Adam. Lagi tak tahu apa-apa, boleh buat. Ini kan pula yang lain insya-Allah. Betul tak? Apa ada betul? Betul tak? Jadi katanya, walaupun Isa tadi tak ada bapa, kata Imam Qurtubi, kami tetap mengatakan dan insya-Allah dia kata, bab nak bagi jelas, aku akan jelas bab ini. Firman Allah Ta'ala, Walladhi khalaqakum min tin, dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin, kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, yakni air mani. Ayat-ayat tersebut sama sekali tidak ada yang bertentangan seperti yang dijelaskan dalam kitab Al-Jami'u lil Ahkamil Quran, termasuk dengan keterangan hadis yang terkait. Semuanya cocok dan cubalah renungkan semua ini. Kesimpulannya tuan-tuan sekalian, bahawa Allah menciptakan kita bersama-sama dengan kita itu elemen tanah di mana tempat kita akan dimati dan dikebumikan oleh manusia bila kita mati nanti. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian kita sentiasa mengikatkan diri kita dengan Allah. Matilah bila pun, matilah di mana pun, itu bukan persoalan kita. Yang kita nak fikir bagaimana kita nak mati, maka terpulang kepada kita untuk menentukan insya-Allah. Terus kita akan dulu untuk sambung dengan sambung azan insya-Allah.
Jadi kesimpulannya, ya, dalam apa keadaan, mati bila, di mana mati, itu adalah ketentuan Allah Ta'ala. Apa yang menjadi tugas kita ialah mempersiapkan untuk menghadapi hari kematian. Mati tak datang dengan sebab kita sakit. Mati tak datang dengan sebab umur kita tua. Mati tak datang dengan sebab satu benda peristiwa yang berlaku. Tapi mati datang bila ajal telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itu dulu tentang sebenarnya untuk pertemuan kita, dan insya-Allah kita jumpa pada sebelum Ramadan, bulan 14 sekali lagi kan. Dan sebagai akhir, ada sahabat saya juga ada bawa Zaitun Eye Care yang telah didoa dan disyifakan untuk satuan dua, dan alhamdulillah yang memberikan kesan yang cukup baik dengan izin Allah Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan kami, hidayahlah kami dari hati yang tidak kosong, ilmu yang tidak manfaat, amalan yang tidak tauhid, dan doa yang tidak terkabul. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, dari perhimpunan kami pada malam ini, perhimpunan yang Kau rahmati, berpisah kami selepas ini, berpisah di bawah keampunan dan rahmat-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolong ampun dosa-dosa kami ya Allah, dosa ibu bapa kami ya Allah, dosa anak-anak kami ya Allah, dosa suami-suami kami ya Allah, dosa istri-istri kami ya Allah, dosa seluruh ahli masyarakat kami, sama ada yang masih hidup dan telah menghadap-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Kau jadikan dosa-dosa kami sebab Kau tak pandang wajah kami ya Allah. Tolong pandang wajah kami dengan pandangan kasih sayang ketika kami hidup ya Allah. Tolong pandang wajah kami dengan pandangan rahmat-Mu ketika kami mati ya Allah. Dan pandanglah wajah kami dengan pandangan rahmat ketika kami bangkit untuk bertemu dengan-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Kau jadikan dosa-dosa kami penyebab Kau tak dengar permintaan kami ya Allah. Tolong dengar dan makbulkan permintaan kami ya Allah, karena sesungguhnya hanya Engkau tempat kami mengadu dan memohon pertolongan ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagaimana Kau lapangkan bumi ini kepada makhluk-makhluk-Mu ya Allah, tolong lapangkan kubur kami walaupun amalan kami yang amat sikit ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagaimana Kau terangkan bumi ini dengan cahaya matahari dan bulan ya Allah, tolong terangkan kubur kami dengan amalan kami yang sedikit ini ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Akramul Akramin, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan anak-anak kami anak yang saleh dan salehah ya Allah, anak yang boleh memandikan jenazah kami ya Allah, anak yang boleh mengapankan jenazah kami ya Allah, anak yang boleh membayangkan jenazah kami ya Allah, anak yang boleh memasukkan jenazah kami ke liang lahat ya Allah, dan yang paling penting anak yang boleh mendoakan ke tempat kematian kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.